Seorang lelaki warga emas melangkah masuk ke dalam sebuah rumah. Dia kemudian terhidu satu bau busuk yang menusuk ke dalam lubang rongga hidungnya. Tanpa membuang masa, lelaki itu mula mencari-cari dari mana datangnya punca bau busuk tersebut. Apabila tiba di sebuah bilik, dia melihat ada sesuatu dibungkus dengan selimut tebal dan ditutupi timbunan bantal. Bau busuk itu datang dari bungkusan tersebut. Alangkah terkejutnya apabila dia mendapati bungkusan itu adalah mayat anaknya sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada petang kejadian, lelaki warga emas itu pada awalnya berhasrat untuk menjemput cucunya di tadika terlebih dahulu. Namun, dia membatalkan hasratnya itu. Dia kemudian bertukar fikiran untuk pergi melawat anaknya iaitu mangsa di rumah sewanya. Setibanya dia di rumah anaknya dan sebaik sahaja pintu rumah anaknya itu dibuka, warga emas itu tiba-tiba terhidu bau busuk yang sangat menyengat ke dalam rongga hidungnya. Jantung lelaki tersebut berdegup kencang dan merasakan ada sesuatu yang tidak kena di rumah anaknya itu. Dia mula mencari-cari dari mana datangnya punca bau busuk tersebut sebelum menemui mayat anaknya dibungkus dengan selimut tebal dan ditutupi timbunan bantal. Dengan perasaan pilu, lelaki warga emas itu pun menghubungi polis bagi melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu. Setelah laporan diterima, sepasukan anggota polis Diraja Malaysia PDRM bergegas ke tempat kejadian. Siasatan awal polis mendapati mangsa dipercayai meninggal dunia dalam tempoh 24 jam sebelum mayatnya ditemui. Pihak polis juga tidak menemui sebarang senjata di lokasi kejadian dan motif pembunuhan masih dalam siasatan. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk proses bedah siasat. Hasil dari proses bedah siasat yang dilakukan ke atas mayat mangsa mendapati terdapat kecederaan di kepala mangsa akibat hentakan daripada objek tumpul. Berdasarkan pemeriksaan luaran, kesan kecederaan di kepala mangsa tidak serius. Namun begitu, terdapat beberapa kesan lebam pada jari tangan kanan si mati. Punca kematian mangsa pula disebabkan mati lemas akibat ditutup saluran pernafasan atau asfiksia. 5 hari selepas kejadian, iaitu kira-kira jam 1 pagi, seorang lelaki iaitu suspek datang ke ibu pejabat polis daerah IP di Tampin untuk menyerah diri. Mahkamah Petaling Jaya kemudiannya mengeluarkan perintah tahanan reman ke atas suspek untuk siasatan lanjut. Tahanan reman kemudiannya dilanjutkan lagi 6 hari bagi membolehkan polis menjalankan siasatan dengan lebih lanjut ke atas suspek. Suspek yang bernama Zulkifli Jonet, 40 tahun, dituduh membunuh Nur Hidayah Ahmad, 30 tahun, di sebuah pangsapuri di rumah pangsa Rampai Idaman, Prima Damansara Damai, Selangor, antara jam 8.53 pagi dan 11.20 pagi pada 10 September 2019. Zulkifli didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Zulkifli bekerja sebagai operator di sebuah kilang, manakala Hidayah pula bekerja sebagai kerani di syarikat pengiklanan. Zulkifli dan Hidayah merupakan bekas pasangan suami isteri dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata hasil dari perkahwinan mereka. Beberapa hari sebelum mangsa ditemui mati, jiran mangsa mengatakan yang dia ada melihat anggota polis datang ke rumah mangsa. Jirannya menambah yang dia sering melihat Hidayah bersama dengan Zulkifli dan mereka kelihatan bahagia bersama seperti pasangan suami isteri yang lain. Dia tidak mengesyaki mahligai cinta antara Hidayah dan Zulkifli rupa-rupanya sedang retak menanti belah dan akhirnya membawa kepada sebuah perceraian. Bagaimanapun, ketika konflik rumah tangga mangsa dan tertuduh sampai ke kemuncak, ada dalam kalangan jiran terdengar suara orang bertikam lidah datang dari rumah mangsa. Malah, satu laporan polis turut dibuat jiran mangsa berkenaan insiden itu. Ada juga jiran mendakwa yang mereka terserempak dengan beberapa individu memperkenalkan diri mereka sebagai rakan kepada Nur Hidayah yang datang ke pangsapuri itu untuk mengambil anak pasangan berkenaan selepas diminta oleh mangsa. Bagaimanapun, Zulkifli tidak membenarkan anak mereka diambil.
Hubungan yang telah terputus enggan dirujuk semula dikatakan menjadi punca perbalahan mangsa dan tertuduh. Zulkifli dikatakan beberapa kali datang ke rumah sewa Nur Hidayah bagi memujuk bekas isterinya itu untuk rujuk semula. Meskipun begitu, Hidayah tetap nekat dengan keputusannya, menyebabkan Zulkifli naik hantu sehingga tergamak memukul sebelum melemaskan ibu kepada anak lelakinya itu. Dalam kejadian 10 September 2019 itu, tertuduh kemudian membungkus mayat bekas isterinya di dalam selimut tebal dan diletakkan di atas katil dengan timbunan bantal sebelum melarikan diri. Pada 27 September 2019, Zulkifli dihadapkan di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan membunuh bekas isterinya Nur Hidayah Ahmad. Janda beranak satu itu ditemui mati dalam keadaan berbungkus dengan selimut tebal dan timbunan bantal di dalam bilik rumah sewanya. Zulkifli Jonet yang hadir ke mahkamah dengan berkemeja merah jambu hanya mengangguk tanda faham selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Ikhwan Muhammad Nasir. Walau bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh.